Subhanahu wa taala sekalian. Di hadapan ada satu ayat, iaitu daripada surah yang ke-38, ayat yang ke-29. Baik, kita baca sama-sama ayat yang terpapar di skrin hadapan ini daripada surah Shad. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab anzalnahu, diturunkannya, ilaika, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak atas wazan mufa'al, iaitu bahasa mudah kita selalu kita sebut barakah. Apa itu barakah? Berkat. Apa itu berkat? Barakah. Dia ulang kat situ, tak apalah. Tapi barakah itu antara lain dengan makna asasnya adalah ziyadatul khair atau thubutul khair. Yang pertama adalah ziyadatul khair, iaitu kebaikan yang bertambah. Jadi kalau kita ada satu kebaikan dan kemudian dia bertambah, maka itu adalah salah satu daripada karakter barakah. Apa yang bertambah? Contohnya, satu orang dia ada harta. Dia ada RM1,000. Kalau kita letakkan dalam nilai ringgit, ada orang dapat RM1,000, takkan apa-apa habis. Lepas tu tanya dekatnya, apa jadi RM1,000 tu? Tak tahu apa-apa. Habis macam tu kan? Tapi ada orang, dia dapat RM1,000. Tanya dia buat apa RM1,000 tu? Oh, RM1,000 ni dia guna untuk sara keluarga dia. RM1,000 ni dia guna untuk pakaian dia. RM1,000 ni dia guna untuk bantu ahli keluarga yang bukan anak panah dia. Dia bantu adik-beradik dia, dia bantu mak ayah dia. RM1,000 tu dia boleh bantu pula. Ada Pak Long Mat dekat hujung kampung tu, miskin. Tiap-tiap bulan dia hantar dekat Pak Long Mat tu sekampit berat. RM1,000 je. Bertambah tak kebaikan dia tu? Walaupun nampak RM1,000 tapi bertambah. Ziyadatul khair atau subutul khair, ataupun kebaikan itu menetap. Ada satu orang dia dapat kebaikan, tapi kebaikan itu tak tetap pada diri dia. Kebaikan itu pergi dekat orang lain. Tapi ada orang yang dia subutul khair, kebaikan itu menetap dekat diri dia. Saya dulu mengaji umur 10 tahun, baru mengaji Quran. Bermula umur 10 tahun saya duduk dengan atuk saya dekat Bagan Serai, Perak. So start umur 10 tahun belajar ngaji dengan atuk. Umur 11 tahun saya khatam Quran. Bila saya khatam Quran, pas atuk saya guru Quran. Jadi saya pun diamanahkan untuk mengajar Quran pula. Jadi umur 11 tahun saya dah start mengajar Quran. Jadi mengajar Quran dekat anak-anak murid atuk lah. Atuk saya mengajar saya daripada umur 10 sampai 11. Setahun ya. Kenapa setahun? Pasal ialah cucu guru Quran. Jadi dia tak boleh pergi mana. Celik pagi, hari cuti ngaji. Pas maghrib wajib ngaji. Tak boleh lari ya, pasal tok kat sebelah. Jadi habis setahun tu habis lah. Umur 11 tahun saya mengajar Quran. Jadi bila atuk saya mengajar Quran, atuk saya dapat pahala tak? Atuk saya mengajak saya. Tok saya dapat pahala tak mengajak saya? InsyaAllah dah dapat. Lepas saya umur 11 tahun, saya pula mengajar anak-anak murid tok saya. Tok dapat pahala tak? Bukan tok saya mengajar, saya yang mengajar. Macam mana dapat? Tok tak mengajar, saya mengajar. Dapat juga? InsyaAllah dah dapat.
Jadi bila tok saya mengajar saya, dia dapat pahala. Saya mengajar Quran, tok saya pun dapat pahala. Dan saya tak mengajar umur 11 tahun tu je. Saya mengajar Quran sampai hari ni. Tok dapat pahala. Tok tak mengajar pun. Saya duduk mengajar ni. Dapat lagi. Uish, untunglah. Masih dapat. Dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk melatih pengajar Al-Quran. Jadi Al-Quran, saya mengajar Quran dan saya melatih orang yang mengajar Al-Quran pula. Jadi bukanlah di bawah saya, maksudnya orang yang belajar, kemudiannya dia mengajar pula orang lain. Saya tak ajar. Pelajar-pelajar saya yang ajar orang lain Quran. Tok dapat pahala tak? Ish, takkan dapat lagi kot. Bukan tok saya ajar, pelajar saya yang ajar. Dapat lagi. Astagfirullah. Masih dapat. Jadi itu namanya apa? Barakah. Ini bukan MLM ya. Bukan multi level marketing, tapi ini barakah. Sebab itu boleh cakap tentang kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ayat ini menyebutkan tentang mubarak. Kita nak tak mubarak itu? Nak sangat. Jadi siapa yang nakkan mubarak, keberkatan, maka salah satu daripada keberkatan, saya ada menulis tentang 99 kaedah menjemput barakah. Dan ini salah satu daripada 99 kaedah tersebut. Kita bincang satu dulu dah lah kan. Kalau banyak-banyak dia kadang-kadang tak terbuat. Jadi kita buat satu dulu. Apa dia? Tengok ayat ni. Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi maksudnya apa? Bila kita bercakap tentang barakah, jalan untuk memperolehi barakah berpandukan kepada ayat ini. Yang pertama adalah Al-Quran perlu liyadabbaru ayatihi, perlu ditadabbur. Jadi insya-Allah pada pagi ini dalam masa yang